wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Nara. Seperti mana yang saya telah wawarkan sebelum ni, saya akan bercerita sikit mengenai macam mana nak tahu senjata tu ori atau tidak. Maksud ori di sini bukannya adakah senjata tu berasal daripada zaman sekian-sekian dan sebagainya, tak. Ori di sini bermaksud adakah ia senjata ataupun hiasan. Okey. Kalau kita tengok pasaran sekarang ni, terlalu banyak senjata ataupun yang bahan ataupun barang berbentuk seperti senjata yang ada dalam pasaran, yang mana kita tak pasti adakah dia ni senjata betul atau tidak. Dan lebih parah lagi, penjual ataupun yang mengeluarkan senjata barang-barang ni membuat claim ataupun dakwaan bahawa senjata ini daripada zaman sekian, senjata ini dimiliki oleh sekian-sekian orang dan sebagainya. Saya tujuan video ni bukan untuk menjatuhkan mana-mana pihak atau menyalahkan mana-mana pihak. Mungkin pihak yang membuat demikian tak tahu. Okey. Dan kita sebagai peminat senjata seharusnya kita kena ada sedikit maklumat macam mana kita nak tahu adakah senjata tu betul-betul senjata ataupun hiasan. Saya rasa betul lebih sesuai dia punya persoalan dia. Adakah senjata itu betul senjata atau perhiasan atau azimat dan sebagainya. Okey. Jadi untuk video ni saya ada dua contoh. Okey, dua contoh senjata ataupun satu tu hiasan, satu lagi ialah senjata betul. Jadi kita akan mula dengan senjata betul dulu. Jadi sekiranya tuan-tuan, puan-puan pernah tengok video saya yang sebelum ni, mungkin dah kenal. Ni ialah pedang, dipanggil pedang belut daripada Pahang. Okey. Jadi dalam video yang sebelum ni saya dah jelaskan apa ciri-ciri pedang ni dan sebagainya. Cuma sekarang ni saya nak bandingkan dengan satu lagi pedang. Pedang ni saya dapat daripada sahabat saya, saudara Khairul. Saya tahu dia bukan pedang betul. Saya tahu dia memang senjata ni memang hiasan. Dan saudara Khairul pun sedia maklum ni memang hiasan. Cuma saya dapatkan senjata ni sebab untuk dijadikan perbandingan. Okey. Ini dia. Dikatakan pedang Arab. Okey. Disebut sebagai pedang Arab lah. Jadi kalau kita tengok di sini, okey. Kenapa saya kata pedang ni pedang hiasan? Okey, pertama sekali kita tengok dia punya nisbah ulu kepada mata, kepada bilah. Okey, kalau kita tengok di sini, ulu ni senang-senang kita boleh pegang dengan dua tangan. Okey, maknanya ulu dia agak besar. Agak oversize kalau untuk tangan saya. Dan kalau orang yang tangan besar sekalipun, tetapnya besar ulu ni. Tapi kalau kita tengok di dalam sumber rujukan daripada museum atau daripada buku, ulu ni sepatutnya lebih kecil. Jadi kalau kita tengok ulu pedang sebenar yang satu tangan sebenarnya, dia lebih kurang macam ni, dia cukup-cukup. Dia takkan jadi terlebih. Okey, itu satu. Perkara yang pertama, saiz. Okey, saiz ulu. Kemudian kita tengok pula bilah. Dan kita tengok dia punya sangga ni, dia punya guard ni. Guard ni agak terlalu besar, terlebih besar. Okey, kita tengok pula bilah dia. Kalau kita tengok dari sini, hulu yang besar ni, bilahnya kecil. Okey, kecil dan agak pendek untuk
sekiranya hulu ni sebesar ni, maknanya bilah dia seharusnya lebih panjang dan lebih lebar. Jadi itu yang saya kata maksudkan dengan nisbah. Okey. Nisbah ni amat penting. Kenapa? Sebab untuk menjadi satu senjata yang berkesan, okey, dia perlu boleh dimainkan dengan berkesan. Jadi kalau nisbahnya tak kena, maknanya senjata ni dia tidak mencapai tujuan asal dia dibuat. Jadi itu dari segi saiz. Kemudian kita tengok pula dari segi bahan ya. Okey, bahan kalau kita tengok yang ni kayu, saya tak pasti kayu apa sebab dah dicat, tapi ni kayu yang agak ringan. Begitu juga dengan sarung dia di sini. Kosong. Okey. Bunyinya kosong. Kemudian kalau kita tengok di sini, dia punya apa nak kata ni, mulut sarung ni dia cuma ada satu dawai halus di sini. Jadi kalau kita tengok bahagian ni, sebenarnya kalau kita gantung pedang ni memang akan putus, tercabut. Dia tak boleh tampung berat pedang ni sebenarnya. Dan kalau kita tengok lagi di sini, fitting dia tidak kemas. Okey, ini hanyalah keping tembaga nipis. Keping tembaga nipis. Kemudian kita tengok pula pada bilah ni. Bilah ni ialah sekeping plate besi yang dah dipotong dan dibentuk seperti bilah pedang dan diasah sedikit, tak berapa tajam. Dan kalau kita tengok dari segi gegaran dia dekat sini, memang terlalu lembut. Okey. Jadi bila kita tengok bentuk bilahnya pun di sini, kalau kita tahu pedang Arab bilah dia bukan macam ni. Bilah dia akan terus ke depan sikit dan baru dia akan turun. Okey. Kemudian tadi kita dah sentuh saiz, kita dah sentuh bahan. Okey. Jadi sebenarnya di sini untuk tahu senjata satu benda itu kiasan atau senjata, dua benda ni yang penting. Saiz dan bahan. Sebabnya dalam kebanyakan perhiasan, okay, saiz dia mesti lagi. Bahan dia pun dia buat daripada bahan yang murah, bahan yang tak tahan. Okay, kemudian kalau kita nak kata satu pedang tu daripada satu zaman yang tertentu, setiap zaman mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Okay. Pedang pada zaman Rasulullah misalnya kata 1400 tahun yang dulu, zaman tu belum ada lagi pedang yang melengkung digunakan secara meluas. Memang ada, Nabi ada 2 bilah kalau tak silap di muzium Turki, 2 bilah pedang yang melengkung. Tapi lengkung dia sikit, dan daripada 9 ada 2. Maknanya kata nisbah dia macam tu. So dalam 9 bilah pedang, 2 je yang melengkung, lagi 7 tu lurus. Jadi di sini kita perlu tahu zaman tersebut apa yang ada pada zaman tu, senjata apa yang wujud pada zaman tu. Pedang melengkung popular abad ke-15 ke atas, 15, 16, 17 dan seterusnya. Sebelum tu lebih kepada pedang yang lurus, yang bermata 2. Okey, bila saya kata mata 2 ni, okay, kita tengok balik yang contoh ni. Ni mata 1. Okay, bila kita mata 2, maknanya kata atas dan bawah ni dua-dua tajam. Itu mata 2. Ni mata 1. Ujung ni kita tak kira mata Okey. Kita bandingkan yang ni, bilah ni dengan bilah ni. Okey, saya rasa daripada ini pun kalau kita lihat, kita boleh tahu yang mana satu senjata, yang mana satu hiasan. Okey. Jadi di dalam membuat penilaian ni kita kena betul-betul berhati-hati. Lagi satu, kalau senjata ni dia takkan ada apa-apa yang bergoyang-goyang, yang longgar dan sebagainya.
dia solid. Tapi sebaliknya kalau saya pegang yang ni, ya, kita boleh nampak dia agak dalam ni pun pakai, kalau boleh tengok sini, pakai gam, pakai epoxy je. Okay. Padahal kalau kita tengok bandingkan dengan pedang belut ni, berbeza Jadi bila kita pegang, satu lagi bila kita pegang satu-satu senjata tu, kita boleh rasa tu sebenarnya penting. Okay, agak-agaknya lah, kalau zaman dulu pun misal kata, ada yang orang kata orang zaman dulu besar. Okey, kalau dia besar, dulu dia besar macam ni, macam saya cakap tadi, bilah ni pun kena besar. Okey, jadi bila besar mana kata dia kena proportion atau nisbah. Okey, jadi di sini perkara yang paling penting sebelum kita menilai satu-satu senjata tu, pertama sekali kita kena tahu sejarah. Kita kena tahu pada zaman tu senjata apa yang ada, macam mana rupanya senjata tu. Kalau boleh, cuba cari yang asal, sama ada di museum ataupun dalam buku yang daripada zaman tu. Okey, ataupun kalau di internet sekalipun, cari sumber-sumber yang sahih, bukan di blog-blog yang copy paste daripada orang lain punya artikel dan sebagainya. Walaupun Wikipedia sekalipun, kita kena tengok balik artikel asal dari mana. Okay? Sejarah tu penting. Ilmu mengenai macam mana rupanya benda tu penting. Okey, kemudian kita kena tahu bahan dia, metallurgi, dari segi bahan apa yang dia pakai, kayu apa, gading, tanduk dan sebagainya. Tembaga biasanya tidak digunakan untuk senjata. Okay, jarang. Tembaga ni tak kuat. Okay, biasanya yang digunakan ialah copper atau aluminium atau besi. Ni yang selain daripada bahan organik lah. Kalau tembaga pun sikit, dia takkan buat keseluruhannya dengan tembaga. Okey. Gangsa mungkin. Gangsa dengan tembaga lain Tembaga dia rapuh, gangsa dia lebih tahan. Gangsa bronze. Okey, kemudian bertanyalah. Buka fikiran, tanya pada orang yang tahu. Macam artikel saya sebelum ni, saya dah cerita, saya kata saya ni pengkaji pedang, pengkaji senjata. Jadi kalau pedang, insyaAllah itu bidang saya, dan saya cuba jawab lah kalau ada soalan. Jadi insyaAllah kita akan sambung siri video bilah mahawangsa ni dalam video yang seterusnya. Jadi sehingga kita bertemu lagi, terima kasih kerana menonton video ni. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.